Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Amma ba' Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama kita bersyukur kepada Allah boleh berjumpa pada hari ini. InsyaAllah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 63. Muka surat 63. InsyaAllah ya. Salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan semua yang sudah hadir? Kaifa halukum ayyuhas sadatul kiram? Apa khabar tuan-tuan semua? Semoga tuan-tuan semua dalam keadaan sihat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sebelum saya mula, saya nak tanya dulu kepada tuan-tuan ni, adakah suara saya jelas ke tidak? Suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Suara saya jelas ke tidak tuan-tuan? Supaya nanti saya pun boleh adjustkan sebelum mula kelas ni. Sebab nak pastikan suara dulu. Waalaikumsalam Tuan Abdul Halim. Okey, barakallahu fikum. Suara saya jelas tuan-tuan ya? Okey, baiklah. Jadi tuan-tuan semua, hayya nabda darsan al-yawm bi qiraati suratul Fatihah. Baik, okey, syukran Tuan Azizi, Tuan Abdul Halim, syukran. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan belajar wazan muka surat 63 bersama. Muka surat 63. Wazan dia agak sama sikit dengan semalam. Cuma ada perbezaan. Sekarang wazan dia adalah if'ala, yaf'alu. If'ala, yaf'alu. If'ala, yaf'alu. Kita ambil contoh wazan contoh kata kerja yang mengikuti wazan if'ala. Contoh dia dekat sini tuan-tuan. Ihmarra. Dalam table ya. Ihmarra. Saya minta maaf tuan-tuan ya sebabkan suara saya agak kecil sekarang ni sebab agak sakit sikit di dekat saya. Jadi mungkin suara saya agak kecil ya, tak apa ya. Jadi tuan-tuan, wazan kita adalah if'ala. Contoh kata kerja yang mengikuti wazan if'ala iaitu ihmarra. Okey, betul Tuan Abdul Halim. If'ala, yaf'alu. Contoh kata kerja dia ihmarra, yahmarru. Kita ambil saja fi'il madhi dia ya. Sekarang, yang paling pertama, tuan-tuan semua, macam biasa, kita kena mencari bina. Cuma, sebelum kita mencari bina, kita kena tentukan kata dasar dia tuan-tuan. Okey, sekarang tuan-tuan semua, apa kata dasar daripada ihmarra? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen apa kata dasar dari perkataan ihmarra. Kata dasar dia tuan-tuan. Sila tuan-tuan semua sebabkan kita nak mencari bina. Sebelum kita mencari bina, kita kena menentukan kata dasar. Sekarang tuan-tuan, apa kata dasar daripada ihmarra? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan. Tuan Azizi terbaik. Ada lagi yang nak buat?
Sila. Apa kata dasar daripada ihmarra? Okey. Okey, Tuan Abdul Halim. Ha mim ra ra. Double ra. Sini ni agak silap sedikit. Silap sedikit saja. Ada lagi nak buat? Ihmarra. Okey. Kata dasar dia adalah tuan-tuan. Tuan-tuan kena mencari huruf yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain dan yang sejajar dengan lam. Yang sejajar dengan fa apa tuan-tuan? Dan sejajar dengan fa adalah ha. Lepas tu yang sejajar dengan ain apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan ain adalah mim. Lepas tu yang sejajar dengan lam apa tuan-tuan? Yang sejajar dengan lam adalah ra. Kalau dia bersyabdu macam ni, kalau bersyabdu maknanya satu tambahan, satu asal. Satu kata dasar, satu huruf tambahan. Maknanya lam ni tak dua-dua ra ni kata dasar sebabkan kalau bersyabdu maknanya satu asal, satu tambahan ya. Jadi kata dasar dia adalah ha, mim dan ra. Okey, itu kata dasar tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan-tuan semua, apa huruf tambahan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir, apa huruf tambahan dia? Tadi kata dasar dia, huruf asal dia adalah ha, mim dan ra. Sekarang tuan-tuan, apa huruf tambahan dia? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Apa huruf tambahan dia punya? Kalau kata dasar dia ha, mim dan ra sebabkan sejajar dengan fa, ain dan lam. Sekarang tuan-tuan, apa huruf tambahan dia? Tadi ha, mim, ra tu huruf asal atau kata dasar. Sekarang huruf tambahan dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua. Okey, alif dan ra. Masya Allah, Tuan Abdul Halim. Tapi terkurang satu lagi. Ada lagi nak buat? Apa huruf tambahan dia tuan-tuan? Sila. Yang sudah hadir sila bagi komen. Apa huruf tambahan dia? Tak ada ya? Okey, tak apa. Jadi huruf tambahan dia adalah yang sejajar dengan fa selain daripada fa, ain dan lam. Selain daripada fa, ain dan lam apa dia? Alif dekat sini. Lepas tu lam yang bersyabdu ni. Okey, maknanya alif yang pertama. Lepas tu alif yang dekat sini. Lepas tu lam yang ada syabdu ni maknanya salah satu dia adalah huruf tambahan. Maknanya ra ni ada satu tambahan. Jadi huruf tambahan dia adalah alif, alif dan ra. Alif, alif dan ra. Macam tu tuan-tuan semua. Waalaikumsalam Puan Nurmah. Macam mana tuan-tuan? Hal hadha wadih amla. Jelas ke tidak jelas? Tuan-tuan semua jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Jadi kata dasar dia ha, mim dan ra. Huruf tambahan dia alif, alif dan ra. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Okey, sila tuan-tuan. Jelas ya? Okey. Sekarang kalau dah jelas, kita akan bercerita tentang binat dia lagi. Waalaikumsalam Puan Sufiah. Syukran Tuan Abdul Halim, Puan Nurmah. Jelas, alhamdulillah. Okey, sekarang kita mencari kata dasar binat dia. Binat dia apa ni tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa ni binat daripada perkataan ihmar? Apa binat dia tuan-tuan? Apa binat dia tuan-tuan? Jelas ya, syukran. Tuan Azizi, syukran. Apa binat dia tuan-tuan? Ihmar. Apa binat daripada kata kerja ihmar? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Binat sahih Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa binat dia tuan-tuan? Sila. Apa binat dia? Apa binat dia? Ada berjawab? Tak ada? Jadi okey, Puan Nurmah terbaik. Ada lagi nak jawab?
Jadi tuan-tuan, bina dia, kita tak tengok alif dengan alif ni. Kita tak tengok yang semua huruf. Kita hanya tengok kata dasar saja. Kalau mencari bina, kita hanya tengok kata dasar. Kita tak kira dengan huruf tambahan ya. Kita hanya kira dengan kata dasar. Jadi bina dia apa tuan-tuan? Bina dia tak ada huruf ilah. Mana bina sahih. Lepas tu adakah hamzah? Tak ada. Ada huruf sama? Tak ada. Makna dia sahih salim. Jadi bina dia tuan-tuan adalah sahih salim. Jadi kalau nak menentukan bina, tengok pada kata dasar tuan-tuan ya. Bukan menengok kepada huruf tambah. Tak tengok semua huruf yang ada pada kata kerja. Tak tengok semua ya. Tengok hanya pada kata dasar saja. Macam mana tuan-tuan? Hal fahimtum am la? Faham ke tak faham? Sila jawab dalam ruang komen. Faham ke tidak faham? Sila tuan-tuan semua, faham ke tidak faham? Okey, kalau faham, boleh kita teruskan kepada selanjutnya. Faham ya? Okey, Puan Supiah tak apa. Alhamdulillah, syukran Puan Nurma, Tuan Abdul Halim, Tuan Aziz. Syukran. Okey, sekarang kita tengok kepada yang biasa, kita belajar sirah dan wazan. Sirah, wazan dan makna perkataan. Okey, kalau tuan-tuan semua faham, boleh kita teruskan. Sirah, wazan dan makna perkataan. Okey tuan-tuan semua. Sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan ni. Apa bahasa Arabnya? Sedang menjadi sangat merah. Sedang ya. Apa bahasa Arabnya? Sedang menjadi sangat merah. Sedang menjadi sangat merah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Sedang menjadi sangat merah. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sedang menjadi sangat merah. Mungkin nampak rambutan kan. Rambutan tu sekarang ni sedang menjadi sangat merah dia. Sebab dah masak kan. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan? Sedang menjadi sangat merah. Atau memerah. Betul juga ya. Memerah, menjadi merah. Tapi dia sangat-sangat merah ni. Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Tuan Azizi, Puan Nurmah terbaik. Sedang menjadi sangat merah. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya sedang menjadi sangat merah? Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Ada lagi nak jawab tuan-tuan semua? Ada lagi? Tak ada? Okey, kalau sedang menjadi sangat merah, bahasa dia adalah ya maru. Dalam kita ada ya maru. Maknanya sedang menjadi sangat merah tuan-tuan. Okey. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya kepada tuan-tuan ni. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan? Sila tuan-tuan semua. Sila tulis dalam ruang komen. Sirah dan wazan. Ada yang boleh jawab apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Ada yang boleh? Sirah dia apa? Wazan dia apa tuan-tuan? Ada yang boleh jawab? Okey. Tuan Azizi, wazannya yaf'ala. Bukan yaf'ala ya. Boleh ulang sikit lagi tu. Bukan yaf'ala. La, bukan la ya. Tuan Abdul Halim, betul. Puan Nurmah, betul. Okey. Apa sirah dia? Sirah dia fi'il mudhari'. Wazan dia apa tuan-tuan? Wazan dia adalah yaf'al.
Wazan dia apa tuan-tuan? Yaf'alu. Yaf'al. Jadi wazan dia yaf'al. Lu dekat ujung ya. Jadi sirah dia adalah fi'il mudhari', wazan dia adalah yaf'al. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah kita sudah tahu apa bahasa Arabnya sedang menjadi merah, iaitunya yahmaru. Apa sirah dia, iaitunya fi'il mudhari', dan apa wazan dia, iaitunya yaf'al. Yaf'al. Saya nak tanya pada tuan-tuan, hal hadha wadih am la? Jelas ke tidak jelas? Sila jawab dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Kalau jelas, kita teruskan kepada contoh yang kedua ya. Okey. Nampaknya jelas. Okey, sekarang tuan-tuan, kita buat lagi yang lain. Okey. Okey, contoh dia. Sini ni. Jangan jadilah. Maksud contoh dia masa menjadi sangat merah. Masa menjadi sangat merah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Masa ya, menunjukkan masa menjadi sangat merah. Kalau tadi tu sedang menjadi sangat merah. Kalau sekarang ni masa menjadi sangat merah. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Masa menjadi sangat merah. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Masa menjadi sangat merah. Ada boleh jawab? Masa menjadi sangat merah. Masa ya. Okey, Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Masa menjadi sangat merah. Ada lagi nak jawab? Tuan Azizi terbaik. Ada lagi? Masa menjadi sangat merah. Okey, Muhmarun terbaik. Okey, terbaik. Masya Allah, terbaik ya. Okey, Tuan Abdul Halim, Puan Nurmah, Puan Siti Mazmin terbaik. Cuma Puan Nurmah kena tambah selepas min ada alif ya. Okey. Jadi bahasa Arab dia apa tuan-tuan? Itunya muhmarun. Muhmarun. Masa menjadi sangat merah. Muhmarun. Misalnya masa menjadi sangat merah. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya pada tuan-tuan, apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua, sila jawab dalam ruang komen. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Apa sirah dan wazan dia? Sila tuan-tuan semua. Sila. Ada boleh jawab? Betul, Puan Nurmah. Pakai alif ya, betul. Apa sirah dan wazan dia tuan-tuan? Ada boleh jawab? Apa sirah dan wazan dia? Sirah dia zar. Okey. Sirah dia isim zaman terbaik. Kalau zaraf, Tuan Abdul Halim, itu istilah dalam nahu. Istilah dalam nahu ya. Tuan Azizi betul, isim zaman ya. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan semua. Apa sirah dan wazan dia? Apa sirah dan wazan dia? Okey, ada lagi nak jawab? Apa sirah dan wazan? Isim zaman terbaik Puan Nurmah. Ada lagi nak jawab? Puan Siti Mazmin terbaik. Okey. Isim zaman. Wazan dia apa? Wazan dia muf'al. Wazan dia adalah muf'al. Jadi wazan dia tuan-tuan, itunya muf'alun, sirah dia adalah isim zaman tuan-tuan. Terbaik tuan-tuan semua. Hal hadha wadih am la? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Jelas ya? Betul, muf'alun. Betul, terbaik. Betul. Jelas tuan-tuan ya? Okey. Jelas wadih. Kalau jelas, kita masuk kepada latihan dia. Latihan dia. Syukran tuan-tuan semua. Cuma tuan-tuan, sebabkan saya sekarang ni saya banyak minum, sebabkan suara saya agak sakit, saya banyak minum.
Saya rasa nak pergi tandas sekejap. Boleh ya? Saya ambil masa dalam 3 minit ya. Boleh? Saya tutup kamera dengan mic ya. Sekejap ya. 3 minit saja. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Boleh? Ada tuan-tuan? Sekejap saja. Okey, tuan-tuan semua. Minta maaf tuan-tuan ya. Sebabkan sekarang ni suara saya agak sakit. Jadi memang kena banyak-banyak minum. Dan sebab akibat dia, saya kena banyak pergi buat bilik air. Sebab terlampau banyak minum. Okey, jadi kita teruskan. Minta maaf tuan-tuan. Okey, tadi Alhamdulillah kita sudah membincangkan mengenai sirah dan wazan. Sekarang kita masuk kepada latihan. Latihan yang ada. Latihan muka surat 63 ni hajah dia ada pada muka surat 64 latihan dia. Yang paling atas sekali. Latihan dia muka surat 64 yang paling atas sekali. Okey, syukran Puan Siti Mazmin. Okey, latihan dia ada pada muka surat 64 yang paling atas sekali ya. Okey, sekarang kita cuba buat latihan ni. Kita cuba buat latihan dia. Okey, kita cuba buat latihan muka surat 64. InsyaAllah. Betul obat Aina. Okey, mabruk alana. Okey, syukran Puan Nurma. Okey, syukran Tuan Azizi. Syukran, amin. Okey, sekarang kita ambil latihan muka surat 64. Muka surat 64 tuan-tuan ya. Kita cuba tengok nombor 1. Nombor 1 ya. Nombor 1 kita ambil. Akalat. Akalat. Kita cuba ambil nombor 1 akalat. Waalaikumsalam Puan Ramlah. Okey, nombor 1 akalat. Akalat. Akalat Halimatu Ar-Rumman. 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 Mim. Ha. Ra. Macam ni ya. Okey. Kita nak cari yang ni tuan-tuan ya. Okey. Halimah telah makan ini delima, kalau tak silap saya lah. Delima, buah delima. Buah delima ya. Ini buah delima. Rumman tu buah delima tuan-tuan ya. Jadi telah makan, Halimah telah makan buah delima
bla 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 bla. Bla 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 bla. Kita tak bagi tahu makna sekarang ya. Fi'il madi dia. Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madi daripada perkataan yang saya bagi tanda warna kuning ni? Sila tuan-tuan, sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi daripada perkataan yang saya bagi warna kuning tu? Apa fi'il madi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madi dia dulu? Fi'il madi dia, sila. Masya Allah. Ahsanti, Puan Siti Masmin. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia dulu? Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madi dia? Okey. Tuan Azizi terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Sila tuan-tuan semua. Apa fi'il madi daripada perkataan yang sebagi tanda warna kuning tu? Ada lagi nak jawab? Ada lagi? Sila tuan-tuan semua yang sudah hadir, sila boleh jawab. Puan Nurmah. Puan Nurmah betul. Cuma tambahkan alif selepas mim ya. Selepas mim tambah alif ya. Kalau ihmarra, dia beza tuan-tuan ya. Kalau ihmarra, ini yang semalam. Ini semalam ni, ihmarra. Yang hari ni adalah ihmarra. Hari ni macam ni. Kalau semalam ihmarra macam ni ya. Jadi ihmarra yang dekat atas ni, ini maknanya adalah menjadi merah. Kalau yang dekat bawah ni, ihmarra maknanya menjadi sangat merah. Menjadi sangat merah. Kalau ihmarra menjadi merah. Tapi kalau ihmarra menjadi sangat merah mana dia. Okey, berbeza ya. Ada sedikit perbezaan lah. Okey, jadi fi'il madi dia tuan-tuan semua adalah ihmarra. Macam tu tuan-tuan ya. Ihmarra. Betul, Tuan Abdul Halim. Puan Nurmah betul. Ihmarra. Maknanya menjadi sangat merah. Okey, terbaik tuan-tuan ya. Okey, sekarang tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia lagi tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Ni saya mungkin ni akan banyak yang tersilap ni dalam menentukan sirah dia ni. Harimah telah makan buah delima. Ihmarra ni maknanya menjadi sangat merah ya. Jadi maknanya buah delima bla 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 bla. Masya Allah. Tuan Azizi terbaik. Masya Allah, boleh jawab betul. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Apa sirah dia tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tahu ilmu nahu dia punya, kalau tuan tahu kaedah nahu dia punya, yang mim, ha, mim, alif, ra tu, kalau tuan-tuan tahu kedudukan dia dalam ilmu nahu, sebagai apa dalam ayat tu, kedudukan dia dalam ayat tu, kalau tahu, maka boleh tentukan sirah dia tu. Kalau tuan-tuan tahu kedudukan perkataan mim, ha, mim, alif, ra tu dalam ayat, maka tahulah. Okey. Okey. Macam ni cara dia tuan-tuan. Okey. Ini ni tuan-tuan yang Halimah telah makan buah delima dan buah delima tu dalam keadaan merah, sangat merah. Buah delima dalam keadaan sangat merah. Jadi buah delima tu tuan-tuan, bila Halimah makan buah delima tu dalam keadaan sangat merah. Dalam keadaan sangat merah. Dalam keadaan sangat merah. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Kalau dalam keadaan sangat merah, maknanya itu kan kod dia dalam keadaan. Kod dia dalam keadaan. Ketika Halimah makan buah delima tu dalam keadaan sangat merah. Maknanya tuan-tuan, maknanya dalam ilmu nahu dia, kita cerita pasal nahu dia dulu ya. Sebelum kita masuk sini, saya nak cerita pasal nahu dia. Halimah telah makan buah delima dalam keadaan merah. Maknanya buah delima tu masa dia makan tu dalam keadaan merah. Ini ni tuan-tuan dalam ilmu nahu dia sebagai apa tu tuan-tuan? Dalam ilmu nahu dia sebagai apa dia tu tuan-tuan? Kedudukan dia dalam ilmu nahu. Saya rasa ni
tuan-tuan semua sudah belajar ni saya rasa ni. Betul ya? Betul. Saya nampak dah belajar dah. Masya Allah, Puan Nurma. Puan Siti Mazmin terbaik. Puan Siti Mazmin terbaik. Ada lagi nak jawab? Itu dia sebagai apa tu tuan-tuan? Tuan Abdul Halim, Puan Ramlah. Okey, naat. Ada yang cakap naat ya. Ada yang cakap hal. Ada cakap naat. Apa lagi? Ada lagi pendapat yang lain? Kita cerita nahu dia dulu ya, sebelum kita bincang pasal sirah dia. Sebab dia ada kaitan dia. Baik, tak ada lagi nak jawab tuan-tuan? Okey, mana ada dua pendapat je. Kalau naat ni kan naat mufrad nama dia ni, naat satu perkataan saja. Kalau tuan-tuan anggap ini sebagai naat, sini ni ada alif lam, sini makrifah, sini tak makrifah. Maknanya kalau dia naat, dia maknanya kena sama dengan ar-rumman tu, kena sama-sama makrifah, sama-sama menggunakan alif lam. Kalau naat, dia kena sama-sama dengan man'ud. Jadi kalau mim, ha, min, alif, ra, kalau dia jadi naat, maknanya dia kena sama dengan ar-rumman, sama-sama guna alif lam atau sama-sama makrifah. Maknanya yang warna kuning ni, dia bukan naat. Dia bukan naat. Macam mana tuan-tuan? Jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Jadi kalau naat berupa satu perkataan, maknanya dia kena sama dengan man'ud dia, sama-sama makrifah atau sama-sama nakirah, sama-sama guna alif lam atau sama-sama tak guna alif lam. Okey. Yang kedua, hal. Ini dia betul, hal. Hal, tuan-tuan boleh buka ni buku Nahu muka surat 71 ya. Buku Nahu muka surat 71. Buku Nahu muka surat 71. Buku Nahu muka surat 71. Tuan-tuan akan tengok dekat sana, dalam muka surat 71 ni, qara'tu al-Quran, contoh dia, al-Qur'ana khashi'an. Khashi'an. Terjumpa tuan-tuan ya? Saya telah membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Yang dekat sini ni sama dengan sini ni. Ini hal ni. Khashi'an dengan mim, ha, mim, ra ni sama-sama hal ni. Okey. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan. Khashi'an ni, saya tanya kepada tuan-tuan, khashi'an tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Khashi'an ni, apa sirah dia tuan-tuan? Sila jawab dalam ruang komen. Khashi'an, apa sirah dia tuan-tuan? Khashi'an tu. Saya nak bandingkan dengan contoh dalam kitab muka surat 71. Saya membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Sama dengan yang tadi. Halimah telah makan buah delima dalam keadaan sangat merah. Sekarang saya tanya kepada tuan-tuan, khashi'an itu apa sirah dia? Betul, khashi'an ni adalah hal. Betul, dia hal. Kedudukan dia di dalam ayat adalah hal. Betul, khashi'an ni hal. Cuma sirah dia. Khashi'an ni, perkataan khashi'an, sirah dia apa tuan-tuan? Sirah dia, betul dia hal. Betul, tak salah. Puan Siti Mazmin tak salah. Puan Nurma tak salah. Puan Nurma itu Cuba tengok lagi. Puan Nurma. Tuan Abdul Halim, cuba tengok lagi. Ada silap tu. Puan Sarah, Puan Siti Mazmin, cuba tengok lagi. Puan Nurma, cuba tengok lagi. Bukan isi masdar tu. Bukan isi masdar. Tengok elok-elok. Khashi'an, apa sirah dia tu? Khashi'an. Sila tuan-tuan. Ada yang boleh jawab khashi'an. Apa sirah dia khashi'an ni? Khashi'an ni kan sama ni tuan-tuan. Sebenarnya kan khashi'un ya. Kalau kita buat jadi rafa'. Khashi'un. Sama macam kafirun, sama macam apa lagi? Daribun yang memukul, sama macam apa lagi? Katibun, orang yang menulis, sama macam apa lagi? Ini semua ni sirah dia apa ni tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Ada boleh jawab? Apa sirah dia? Apa sirah? Kalau isim mufrad, Puan Ramlah, isim mufrad itu jenis kata. Itu jenis kata dalam ilmu nahwu. Jenis kata dalam ilmu nahwu. Sekarang sirah. Sirah ni isim fa'il,
isim masdar, isim zaman, isim makan, isim maf'ul dan lain-lain. Ini apa ni sirah dia tuan-tuan? Betul, terbaik. Semua jawab. Okey, ini adalah isim fa'il. Isim fa'il lah. Maknanya khasyian ni apa sirah dia? Isim fa'il. Khasyian ni sirah dia adalah isim fa'il. Khasyian sirah dia apa tuan-tuan? Isim fa'il. Setakat ni tuan-tuan semua jelas ke tidak jelas? Jelas ke tidak jelas? Bahawasanya khasyian dalam qara'atul Quran khasyian. Khasyian di sana kedudukan dia sebagai fa'il, dan kedudukan dia sebagai hal. Khasyian ni kedudukan dia sebagai hal. Khasyian kedudukan dia sebagai hal dan sirah dia adalah isim fa'il. Kedudukan dia sebagai hal dan sirah dia adalah isim fa'il. Masya Allah. Terbaik tuan-tuan ya. Jadi khasyian dia hal, sirah dia isim fa'il. Sama dekat sini tuan-tuan. Sini pun juga hal ni. Dalam keadaan merah. Ini pun juga hal. Ini pun juga hal. Itu pun juga hal. Maknanya sama tu. Mim ha, mim alif ra dengan khasyian itu sama-sama hal. Dan juga tuan-tuan, hal majoriti dia menggunakan isim fa'il. Hal majoriti ya, saya tak cakap semua ya, majoriti sebabkan kadang-kadang hal tu dia ada boleh menggunakan isim fa'il, boleh gunakan isim maf'ul, boleh gunakan sifah musyabbah bismil fa'il, boleh menggunakan isim tafdil, boleh menggunakan ismul mubalaghah. Boleh 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifah, isim mubalaghah. Boleh 5. Cuma majoriti dia menggunakan isim fa'il. Jadi hal selalu dia menggunakan isim fa'il. Selalu majoriti. Majoriti dia menggunakan isim fa'il. Jadi tuan-tuan, agak-agaknya ini ni apa ni sirah ni tuan-tuan? Kalau hal majoriti gunakan isim fa'il, maknanya ini menggunakan sirah apa tu tuan-tuan? Jadi mim ha mim ra tu menggunakan sirah apa tu tuan-tuan? Apa sirah dia? Sila tuan-tuan semua. Sila jawab dalam isim masdar. Tadi hal majoriti menggunakan isim fa'il. Dia tak pernah menggunakan masdar. Hal tak pernah menggunakan isim masdar. Hal hanya 5 saja. Kalau tak isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifah ataupun isim mubalaghah ataupun isim tafdil. Tapi yang paling banyak dia menggunakan isim fa'il. Paling banyak menggunakan isim fa'il. Okey. Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Sarah maf'ul. Dan juga tuan-tuan, dan juga dalam kata kerja, dalam kata kerja yang bermaknakan sifat, macam menjadi merah, tu kata kerja kan, tapi dia macam sifat lah. Merah tu kan warna, menjadi merah, menjadi kuning, menjadi orange, menjadi coklat, semua tu dia jarang menggunakan isim maf'ul. Jarang sangat menggunakan isim maf'ul. Jarang. Tak pernah, boleh dikatakan tak pernah. Sebabkan dia tak digunakan isim maf'ul dia. Sebabkan warna mana ada pakai maf'ul? Tak ada. Jadi sekarang tuan-tuan, sirah dia apa ni tuan-tuan? Mim ha, mim alif ra ni. Kalau isim fa'il majoriti menggunakan, kalau hal majoriti menggunakan isim fa'il, maka di sini ni apa sirah dia tuan-tuan? Sirah dia adalah ismul fa'il tuan-tuan. Sirah dia apa tuan-tuan? Sirah dia adalah ismul fa'il. Sebabkan hal majoriti dia menggunakan sirah isim fa'il. Kadang-kadang ada gunakan isim maf'ul macam Puan Sarah ni. Tapi kalau perkataan tu berupa kata kerja sifat macam warna, itu jarang menggunakan isim maf'ul. Jarang digunakan isim maf'ul dia punya. Jarang ya. Jarang. Waalaikumsalam Puan Hafsah. Masya-Allah. Okey. Okey, jadi macam tu tuan-tuan. Jadi dekat sini adalah ismul fa'il sirah dia. Ismul fa'il. Bukan isim maf'ul. Sebabkan kalau warna-warna ni jarang dia menggunakan isim maf'ul ya. Jarang menggunakan isim maf'ul. Tambah lagi dekat sini kedudukan dia adalah sebagai hal. Kalau hal, majoriti dia menggunakan isim fa'il. Okey tuan-tuan. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas?
Jelas ke tidak jelas? Jelas tuan-tuan ya? Okey. Nanti tuan-tuan boleh screenshot saja ni. Screenshot. Lepas tu ataupun tengok rakaman semula. Kalau rasa ragu-ragu lah. Kalau rasa ragu. Tapi kalau jelas, Alhamdulillah. Okey, Masya Allah. Ni ada Puan Hafsah. Puan Hafsah. Ni selalu belajar bersama kita di surau Ittifaqiyah. Okey. Jadi sirah dia isim fa'il. Isim fa'il ya. Okey. Alhamdulillah jelas. Sekarang tuan-tuan, sekarang wazan dia. Wazan dia apa ni tuan-tuan? Kalau isim fa'il. Kalau dia isim fa'il, saya padam yang ni ya. Kalau isim fa'il, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Kalau dia isim fa'il, apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kalau dia isim fa'il, apa wazan dia? Sila tuan-tuan semua, apa wazan dia? Kalau dia isim fa'il. Ada boleh jawab? Apa wazan dia? Senang saja ni. Senang saja. Kalau mencari wazan, senang saja. Okey, terbaik. Puan Siti Masmin, terbaik. Tuan Azizi, terbaik. Ada lagi nak bagi tahu, Tuan Abdul Halim, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia? Ada lagi nak jawab? Okey, jadi wazan dia adalah muf'alun. Maknanya sini ni jadi dia muhmar. Oh, tapi dekat ujung dia ada alif, Ustaz. Kalau ujung dia ada alif, maknanya situ fathatain. Kalau ujung dia ada alif, maknanya situ tu fathatain. Macam tu tuan-tuan ya. Kalau ujung dia ada alif, maknanya situ fathatain ya. Jadi dia muhmaran. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Okey. Sekarang bina dia tuan-tuan. Bina dia apa tadi tuan-tuan? Tadi kita dah jawab ya. Bina dia sahih salim. Senang saja. Senang. Bina dia sahih salim ya. Tadi kita dah jawab. Okey. Betul. Puan Siti Mazmin, Puan Sarah. Betul. Okey. Alhamdulillah. Kita dah habiskan perbincangan tasrif dia punya. Fi'il madi dia adalah ihmarra. Sirah dia adalah isim fa'il. Wazan dia adalah muf'alun. Bina dia sahih salim. Macam mana tuan-tuan? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tidak jelas tuan-tuan semua? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Untuk tasrif dia. Jelas? Wadih? Alhamdulillah. Okey. Sekarang kalau dah jelas, alhamdulillah, syukran Tuan Nurma, Tuan Abdul Halim, Tuan Azizi, terbaik semua ya. Masya-Allah. Puan Siti Masmin, terbaik. Puan Nurmah, wazan susah. Wazan tengok kitab je. Okey. InsyaAllah tak susah. Okey, sekarang kita teruskan kepada nahu dia punya. Akalat. Telah makan. Ini ni apa ni dalam nahu dia tuan-tuan? Telah makan. Apa tuan-tuan? Apa nama dia ni? Telah makan fi'il. Sila ada jawab di dalam ruang komen. Fi'il apa tu? Telah fi'il akalat setelah makan. Fi'il madi. Fi'lun madin. Fi'il madi ya. Telah makan. Kalau fi'il mesti ada fa'il. Kalau ada fi'il mesti ada fa'il. Telah makan. Siapa yang makan? Sila tuan-tuan semua dalam ruang komen. Siapa yang makan? Siapa yang makan? Mana fa'il dia? Mana fa'il dia? Sila tuan-tuan semua. Mana fa'il dia? Telah makan. Siapa yang makan? Mana fa'il dia? Halimah. Mungkin maksud Puan Siti Mazmin ni Halimah ni. Bukan Jamilah ya. Halimah ya. Siapa yang makan? Halimah ya. Okey. Anti Tuan Abdul Halim, kalau anti tu akalti jadi dia. Akalti. Ti baru fa'il dia. Dekat sini siapa yang makan? Halimah. Jadi Halimah ni sebagai fa'il. Okay. Halimah telah makan akan buah delima. Akan buah delima. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Akan buah delima. Ini jadi apa tuan-tuan?
Halimah telah makan akan buah delima. Puan Sarah hia, bukan hia ya Puan Sarah ya. Kalau hia itu mustatir hia, kalau mustatir hia, kalau Halimah tak ada baru mustatir hia. Jadi tuan-tuan, kalau nak cakap sini mustatir, kalau tak ada isim zahir barulah dia mustatir hia. Tapi selagi ada isim zahir yang boleh jadi fa'il, maka kita gunakan isim tu duduk sebagai fa'il dia. Kalau tak ada Halimah, baru kita buat mustatir hia ya. Macam tu Puan Sarah. Okey, betul. Masya Allah, betul. Jadi, Halimah telah makan akan buah delima. Maknanya buah delima ni sebagai apa? Ni objek dia. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Betul. Terbaik tuan-tuan semua. Masya Allah. Masya Allah. Puan Zaidah. Betul. Puan Siti Mazmin. Betul. Puan Nurmah. Betul. Okey. Dalam keadaan merah. Buah delima dalam keadaan merah. Dalam keadaan sangat merahnya. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Muhmaran. Jadi apa tadi tuan-tuan? Dalam keadaan sangat merah. Jadi apa tadi tuan-tuan? Muhmaran. Jadi apa tu tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua. Tadi jadi apa dia? Kita dah bincang tadi sedikit. Muhmaran. Betul. Puan Siti Mazmin, Puan Zaidah terbaik. Jadi dia jadi hal ya. Jadi sebab itulah dia nasab dengan baris atas. Sebab itulah ujung dia baris atas. Jadi setiap hal tu memang nasab, mansub, ujung dia baris atas. Macam tu tuan-tuan semua. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Okey, jadi Halimah makan buah delima dalam keadaan sangat merah. Dalam keadaan sangat merah. Buah delima sangat merah. Okey, macam mana tuan-tuan? Hal hadha wadih am la? Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tidak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas tuan-tuan ya? Okey, wadih. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu, kalau dah jelas, jadi Alhamdulillah kita tuan-tuan sudah belajar tadi dari awal sangat, belajar tentang sirah, mencari kata dasar, lepas tu bina, lepas tu sirah, wazan, makna perkataan, dan kita pun terakhir kita dah buat latihan dia punya. Itu sajalah untuk perbincangan hari ini tuan-tuan. InsyaAllah sekejap lagi kita akan berjumpa untuk sesi bahasa Arab komunikasi. Sekejap lagi ya, dalam masa 10 minit lagi insyaAllah, iaitu pada pukul 12.45 ya. Pukul 12.45 insyaAllah. Jangan lupa tuan-tuan, bahasa Arab komunikasi pukul 12.45. Mungkin nanti bahasa komunikasi pukul 12.45 ni, ini sesi apa dia lah, dah nak tamat nanti dah ni. Ini tu sesi last dia lah mungkin, sebabkan sesi bahasa komunikasi hari ni last dia. Terima kasih banyak tuan-tuan. Barakallahu fikum. Minta maaf silap kata. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.